Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lain. Situ kena lepas lah. Situ Ustaz. Situ Betul. Ya. Dan juga di dalam beberapa kitab yang lain serta tidak ada khilaf antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah pada mengadakan perkataan dengan kudrat itu. Hanya yang khilaf itu tentang menyabitkan sifat kalam yang ada ia pada zatnya Ta'ala jua. Kerana Mu'tazilah menafikan dia. Dan kita Ahli Sunnah menyabitkan dia. Beginilah berlebih kurang disebutkan di dalam kitab Mawaqif dan sebagainya daripada kitab yang besar-besar. Baik. Baik. Jadi kita masih lagi dalam perbahasan sifat kalam. Yang mana dulu kita dah bahas pada minggu lepas berkenaan tentang ta'aluk bagi sifat kalam. Yang mana ta'aluk sifat kalam tu dia ada 3. Suluhi Qadim, Tanjizi Qadim dengan Tanjizi Hadis. Dulu kita dah bahas. Dan juga di sini pula permasalahan sifat kalam itu ada khilaf di antara Mu'tazilah dan ada juga yang tidak ada khilaf di antara Mu'tazilah, ada juga. Mana dia? Depan tu tengok dia sebut, dia kata dan juga di dalam beberapa kitab yang lain. Yang ni kitab yang lain ni kitab Ahli Sunnah kita lah, wal Jamaah, iaitu dalam kitab-kitab Arab ataupun sama ada kitab-kitab Arab ataupun kitab-kitab Jawi. Serta tidak ada khilaf antara Mu'tazilah. Di sini Ahli Sunnah kita muafakat dengan Mu'tazilah.
serta tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan pendapat antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah. Antara Ahli Sunnah dan Mu'tazilah tidak ada khilaf. Tak ada khilaf apa? Pada mengadakan perkataan dengan kudrat itu. Jadi pada mengadakan perkataan yang kita katakan kalam lafzi. Tulis itu. Jadi pada masalah Mu'tazilah dan Ahli Sunnah dia tidak ada khilaf. Tak ada khilaf tu pada mengadakan perkataan dengan kudrat itu, dengan sifat kudrat. Jadi kita maklum kalam Tuhan dulu dia ada 4 bahagi. Dia kalam nafsi dengan kalam nafsani itu qadim. Maka apabila maka dia terbagi berempat, 2 qadim, 2 baru. Maka 2 yang baru tu yang dipanggil berkata-kata dan juga perkataan. Jadi Tuhan menjadikan perkataan. Apabila Allah Ta'ala berkata-kata, maka dalam Quran itu dia panggil kalam lafzi. Al-Quran ini dia panggil kalam lafzi. Maka Allah Ta'ala menjadikan perkataan itu dengan sifat kudrat. Itu tak ada khilaf antara Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah. Dia tak ada khilaf. Maksud tidak ada seperti pendapat masalah kalam lafzi. Yang masalah yang ada khilafnya iaitu hanya yang khilaf itu tentang menyabitkan, ini menetapkan adanya sifat kalam yang ada ia sifat kalam itu pada zatnya zat Allah Ta'ala jua. Itu yang tepat khilaf tu. Sebab kita maklum Mu'tazilah dia tidak menyabitkan sifat ma'ani di zat Allah. Dia tak menyabitkan sifat ma'ani di zat Allah. Sebab tu puak Mu'tazilah tu dia panggil puak Mu'attilah. Puak yang menghampakan sifat ma'ani. Ini puak yang mengkosongkan sifat ma'ani daripada Allah Ta'ala. Seperti mana dulu kita dalam kitab disebut, dia kata Tuhan tu kuasa. Tapi bukan kuasa dengan sifat ma'ani, kuasa dengan zat Allah. Tuhan tu kehendak, tapi bukan kehendak dengan sifat iradat. Tapi kehendak dengan zat. Maka puak ni dipanggil puak yang mu'attilah. At-tala yu'atti. Puak mu'attil. At-tala yu'attilu ta'til. At-tala yu'attilu ta'til. Fa'ala yufa'ala taf'il. Fahuwa mu'attilun. Ini mu'attilah iaitu dipanggil isim fa'il. Puak yang mengkosongkan, puak yang menghampakan sifat ma'ani daripada zat Allah Ta'ala. Maksud menghampa ni, maksud dia meniadakan. Puak yang menolakkan, yang meniadakan sifat ma'ani di zat Allah. Tak ada lah kita pernah kata. Maka di sini dia kata, kerana sebab apa boleh kata yang khilaf kata ada yang menyabitkan sifat kalam itu yang di zat Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana Mu'tazilah menafikan sifat kalam. Dia menafikan sifat ma'ani, sifat kalam tu sendiri. Tu. Menafikan dia tu kembali pada sifat kalam. Dan bermula kita, siapa kita? Ahli Sunnah tu, badan. Menyabitkan sifat kalam. Tambah sikit. Menyabitkan sifat kalam, yakni pada zat Allah. Adapun kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita menetapkan kata sifat ma'ani itu ada di zat Allah. Kita menyabitkan sifat kalam itu ada di zat Allah. Kita kata Tuhan tu berkata-kata dengan sifat kalam. Maka Tuhan berkata-kata tu diberi kalam apa tu Haji Qaul Zaman?
Ha? Tak dengar. Berkata-kata tu kalam lafzi lah, Ustaz. Kalau lafzi ke? Kalam lafzi perkataan kan? Kalau berkata-kata, dia panggil kalam. Hajar Farida, kalam apa? Lupa saya. Ha. Kan ada 4 tu. Kalam apa? Dalam nafsa ni. Jauh. Ada Kalam lupa. masdari berkata-kata. Nafsi. Ustaz. Kalam nafsi. Kalam nafsi pun berkata-kata. Takkan cakap kalam nafsi. Satu perkata. Ya, ya, betul. Berkata-kata kalam masdari Hajar Farida. Perhati tengok soalan saya. Kalam yang Berkata-kata berbeza dengan kalam si... nafsi. Ha. Okey. Mungkin tua, Ustaz. Ada 4 tu. Yang lupa tu banyak kali dah saya sebut. 4 tu. Berkata-kata tu panggil kalam masdari. Sebab dia bukan benda wujudi. Dia amri tibari. Hak perkataan tu, kalam lafzi tu, hak tu benda wujudi. Apa lagi Hajar Farida? Baik. Dia berkata-kata Lah kalau Ustaz. sebut. Lagi Ustaz tanya tak nampak pula. Baik. Jadi bila di sini ni kita kata dan kita ahli sunnah menyabitkan dia. Menyabitkan apa? Yang ini menyabitkan sifat kalam yang ada di zat Allah. Itu maksud dia. Menyabit ni maksudnya kita menetapkan kata sifat kalam itu ada di zat Allah. Itu maksud kita menyabit. Sabit, subut. Beginilah. Berlebih kurang. Disebutkan di dalam mawakif, yang ni dalam kitab mawakif karangan Imam Ibnu Iji. Kitab mawakif ni kitab besar. Macam saya cerita dululah. Kawan saya pondok dia bakar kitab ni. Dia tak faham dia bakar. Dia bakar boleh. Tapi nak cerita terkejut jugalah. Dia tauhid dia pun dia suka mikir juga. Tapi dalam masalah ni dia tak boleh bincang. Tak tahu sebab apa. Tapi Baba Ma'awi bercerita dah. Baba Ma'awi kata kalau nak faham mawakif ni, ni kena faham kitab Suhaimi dulu. Dia kena faham yang akidah falsafah dalam Islam dulu. Imam Ibn Iji ni dia ada khilaf. Bayangkan di Azhar tu, Syekh Hasan Syafi'i mengajar kitab ni, budak Malaysia 4-5 orang je ikut. Nak kata satu, Arab pun 10 orang. Sebab perbahasan tinggi. Dia baca hari Khamis dulu. Tiap-tiap hari Khamis pukul 11 pagi. Tapi memang payah sikit lah. Tapi kitab tu saya tak wakar lah. Kitab tu saya tengok tu. Kalau kata tak faham 100% tu mungkin faham 30%, 40% tak apa dah saya. Nak faham 1% tu payah. Payah. Tok Gusdi pun kata payah nak faham 1%. Imam Ibn Iji. Macam ni boleh faham. Jadi dan dia kata beginilah. Beginilah, yang ni beginilah perkataan yang dikatakan apa tadi? Sifat kalam yang ada ia pada apa tu? Sifat kalam yang ada ia pada zat Allah Ta'ala tu. Itu beginilah berlebih kurang disebutkan dalam kitab Mawakif karangan Imam Ibnu Iji. Alif Jim Ya. Iji. Bukan Ain. Iji. Alif. Dan sebagainya sebagai daripada kitab Mawakif, daripada kitab yang besar-besar. Banyaklah dia cerita khilaf antara Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah ni. Semua yang Mu'tazilah tak sependapat dengan Ahli Sunnah kerana mereka menafikan sifat ma'ani. Tapi mereka tak menafikan keadaan Allah Ta'ala berkuasa tu, dia tak menafikan. Sebab tu dia tak jadi kufur je. Dia jadi fasik. Lagi pula mubtadi'. Habis. Kemudian kita pergilah beralih kepada dalil. Dan percaman kata ada sifat kalam padanya. Dan bermula percaman. Percaman ni dalil.
Dan bermula percaman kata ada sifat kalam padanya pada Allah Ta'ala itu. Dalilnya dengan jalan fikiran akal itu. Dalilnya tu mestilah di dalam dengan jalan fikiran akal. Dia panggil dalil akli ni. Itu tu dalil dia tu seperti dalil ada sama basar juga. Dalil-dalil akli dia sama seperti dalil sama dan basar juga. Jadi kita kata kalau macam tu kita kiaskan, kalau Tuhan tu tidak ada sifat kalam, maka dia bisu. Nampak tak? Maka apabila dia bisu, maka dia tidak boleh, dia dikatakan ada sifat kekurangan. Bila ada sifat kekurangan, macam mana dia nak berkata-kata? Macam itulah. Kita buat sendiri ni tu. Dia suruh tengok dalam sifat sama dan basar. Habis. Tu. Kalau begitu, kejaplah kata ada sifat kalam pada Tuhan. Kejaplah ini yakinlah. Yakinlah di dalam hati kita. Kata ada sifat kalam, yakni sifat kalam nafsi itu pada Tuhan, yakni pada zat Allah Ta'ala. Pada Tuhan, yakni pada zat Allah Ta'ala. Tengok. Dan juga tak bisu. Ini benda perkara berlaziman ni. Bila kata Tuhan tu dia ada sifat kalam, dia tak bisu. Maksud dulu kaedah dulu kita cerita dah, al-mutalazimah ni lah yang fakar ni dua perkara berlaziman, tidak boleh bercerai keduanya. Bila sebut kata kalam Tuhan tu ada sifat kalam, maka dia tak bisu. Macam kita lah je. Bila sebut kata kita dah kenyang, kita dia tak lapar. Maklumlah gitulah. Benda berlaziman lah tu. Habis. Wallahu a'lam. Bahasan khilaf. Ni dia jarang ada dalam kitab-kitab lain. Dalam kitab ni dia cerita juga. Bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar. Ni masalah nak cerita pula tentang Nabi Musa berkata-kata dengan Tuhan. Jadi khilaf di sini ni pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari, pendapat Imam Abu Mansur Maturidi, pendapat Mu'tazilah dia berbeza. Tengok. Bahasan khilaf yang manakah Nabi Musa mendengar. Adakah dia mendengar dengan sifat pendengar dia apa? Adakah Nabi Musa mendengar dengan kalam Allah Ta'ala dengan mana sifat perkata? Ataupun Nabi Musa mendengar dengan kalam lafzi ataupun kalam masdari? Tu tengok nanti dia nak bahas. Dan begitulah juga yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu jugalah bagi Nabi kita Muhammad SAW mendengar pada malam Mi'raj. Malam Mi'raj ni Nabi mendengar di mana tu, Ji? Di mana tempat Nabi mendengar tu? Kalam Allah Ta'ala. Di mana tu? Dalam Mi'raj tu di mana tu tempat dia? Siapa tahu? Siapa ingat? Di Sidratul Muntaha tak kan? Bukan. Sidratul Muntaha tu tempat border dia. Itu yang border tak dia dengan Nabi dengan Sayyidina Jibril AS duduk kat situ. Lepas tu bila dia nak naik ke atas lagi tu,
Saja Jibril tak boleh naik dah. Dia punya border setakat tu ya. Nabi seorang yang naik. Maka Nabi tu ada 2 tangga kat atas lagi tu. Di manakah tempat Nabi berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Siapa tahu? Ajar Zulina, Ajar Faridah. Dalam kitab Isra' Mi'raj. Qudratul Kursi ke? Ajar Wan Timah saya dah beritahu dulu kan. Kena doha. Hadratul Qudsi. Dia di atas mustawa. Lepas Sidratul Muntaha. Mustawa. Langit ke-8, tempat ke-8, lepas tu ke-9. Hadratul Kursi nama tempat dia. Apa nama Ustaz? Tak dengar. Hadratul Qudsi. Hadrah. Hadat rata ta marbutah. Hadratul Al-Qudsi. Alif lam qaf dal sin ya. Di situlah tempat Nabi berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Cuma perbahasannya, adakah Nabi mendengar dengan sifat kalam Allah Ta'ala? Kalam mana? Itu yang akan dibahaskan nanti. Dibahaskan, adakah Nabi itu mendengar dengan kalam nafsi? Ataupun dengan kalam masdari? Tu. Baik, tengok depan tengok. Berkata Ash'ari. Yang ni kata Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ni nak bahas ni. Nabi dengar tu, Nabi Musa dengar tu dengar hak mana? Yang ada khilaf antara ulama. Antara Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Bahawasanya sifat kalam itu harus bahawa didengarkan sifat kalam. Jadi didengarkan sifat kalam tu, maknanya Nabi Musa itu dia dengar ialah sifat kalam yang qadim. Yang ada di zat Allah Ta'ala, dia panggil kalam nafsi tu. Tengok. Kerana bahawasanya sifat kalam tu, ia sifat kalam tu ada, apa ada? Yang ni ada di zat Allah. Jadi sifat kalam tu, kalam nafsi tu ada di zat Allah Ta'ala. Dia benda wujudi. Nak dengar macam mana? Takkan kalam nafsi tu bercakap-cakap, wow, bercakap gitu. Nabi Musa dengar. Ini pelik sikit. Ini kalau kita fikir akal tu tak sampai. Tengok sekejap lagi. Maka Nabi Musa sungguhnya Tuhan menjadikan pada Nabi Musa tu akan kekuatan. Yang ini Nabi Musa, Allah Ta'ala jadikan pada Nabi Musa tu akan sifat kekuatan yang dengan dia. Dengan kekuatan tadi tu, mendengar ia Nabi Musa akan kalamnya Allah Ta'ala yang qadim. Jadi yang mendengar ia Nabi Musa akan kalamnya, ini akan sifat kalamnya. Sifat kalam ni sifat kalam nafsi, tulis situ. Kalam nafsi saya. Kan, lagi urai tak habis lagi. Mendengar ia akan sifat kalamnya kalam Allah Ta'ala yang qadim. Habis itu kalam Allah Ta'ala yang mana? Yang qadim, yang bukan bangsa huruf suara itu. Macam mana nak dengar? Dah tak ada huruf, tak ada suara. Hak kita ni boleh mendengar dengan telinga. Sebab itulah dia tulis di sini kena tambah sikit. Yakni mustahil pada adat. Kerana adat Tuhan melakukannya kita tu dengan dengar, bukan dengan semua benda yang ada. Baik, duduk di situ. Yakni mustahil pada adat. Tulis situ. Yakni mustahil pada adat. Sebab apa?
Qadim. Nak dobit dekat yang qadim tu ke? Nanti dobek kata tulis itu pada kata yang qadim. Yakni tulis nombor berapa tak ikut nombor tu lepas tu tulis tepi. Yakni mustahil pada adat. Sebab apa kata mustahil pada adat? Kerana adat itu Tuhan melakukan pada kita itu kerana Tuhan melakukan pada kita itu dengar. Kerana adat Tuhan melakukan pada kita itu dengar bukan semua benda yang ada. Kita dengar ni bukan benda semua yang benda wujudi je. Nampak je contoh je Tuhan dia mendengar asal kata benda wujudi. Nampak tak? Macam ni contoh botol ni. Kita dengar mesti kena benda bunyi. Kalau benda yang ada nak dengar macam mana? Tapi mesti pada adat tu. Nampak? Tengok. Dengar bukan semua benda yang ada. Habis tu? Tambah sikit lagi. Hanya kita dengar itu suara saja. Hanya kita mendengar itu melalui suara sahaja. Hanya kita mendengar itu melalui suara sahaja. Sebab itu kita tidak boleh dengar. Sebab itu kita tidak boleh dengar kepada diri benda. Diri benda kita tak boleh dengar je. Kita hanya boleh dengar suara je. Sebab tu Allah Ta'ala buka pada Nabi Musa tu. Dia dengar tu dengan kalam nafsi sungguh je. Macam mana? Wallahualam. Musa pada adat. Macam tadi tu. Bila Allah Ta'ala buka hijab. Allah Ta'ala buka hijab. Nabi Musa mendengar perkataan Allah Ta'ala. Nampak je? Tapi mendengar tu dengan kalam nafsi. Bukan Allah Ta'ala jadikan satu kalam bagi Nabi Musa dengar. Tak, bukan gitu. Bukan Allah Ta'ala bercakap tu tak. Tak boleh fikir tak benda ni. Tak boleh fikir. Ini ikut pendapat Imam Hasan Asy'ari. Asal benda tu bukan wujudi. Jadi kita tak boleh fikir. Dah dia gini. Dia sifat kalam nafsi tu benda wujudi. Cuma kita ni pada adat kita boleh dengar dengan suara je. Ya, betul. Diri benda tak boleh dengar macam mana? Dengan zat benda tak boleh dengar. Zat benda tak boleh dengar. Sebab tu kita tambah tadi tu. Dengan zat benda kita tak boleh nak dengar. Kita boleh dengar hanya melalui suara saja. Habis tu Nabi Musa tu Allah Ta'ala mencari adat pada dia. Allah Ta'ala berikan dia tu dengar. Dengar macam mana? Wallahualam. Kata Allah Ta'ala buka hijab pada Nabi Musa tu. Tu. Itu pendapat hakikat dia wallahualam. Kita tulis itu hakikat dia wallahualam lah. Sebab tu kata yang bukan bangsa huruf suara itu. Yalah. Tak ada huruf suara kan? Kalau nafsi Tuhan. Kan? Hakikat. Hakikat itu kita serah pada Tuhan. Kalau kita fikir dengan akal tak sampai lah. Itu pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Begitu juga kalau Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga cara dia. Baik, itu yang pertama. Dan kata Abu Mansur Maturidi dan Abu Ishaq Isfaraini. Abu Ishaq Isfaraini. Siapa dia ni? Abu Ishaq dipanggil Al-Ustaz tu nama dia. Al-Ustaz Abu Ishaq Al-Isfaraini. Al-Isfaraini. Dia ni alim tauhid ni. Siapa dia tu? Daripada alim ulama ahli sunnah kita juga. Ni takwilan kedua. Dua pendapat ni. Dia kata apa?
Ni kita boleh dengar. Ini kita boleh, ni yang biasa dengar. Bahawasanya mendengarkan kalamnya Allah Ta'ala, tulis, mendengarnya oleh Nabi Musa akan kalamnya kalam Allah Ta'ala, mendengarkan kalamnya ini, mendengarkan oleh Nabi Musa akan kalamnya kalam Allah Ta'ala. Mendengar itu, yang qadim itu, tapi tertegah ia. Kok nolak dah. Dia tertegah apa tulis? Mustahil adat ia. Ia pada mendengar. Nak dengar tu tak boleh. Mustahil pada adat. Nak kata kalam nafsi tu je. Habis tu, nak mendengar kalam Allah Ta'ala yang qadim tu, mustahil pada adat dia kata je. Nak. Habis tu dengar macam mana? Ni. Ni yang kita, ini kita boleh terima pada akal kita lah. Dan bahawasanya yang dengar itu, hak Nabi Musa dengar tu, ialah beberapa lafaz. Beberapa lafaz mana? Huruf suara. Nabi Musa tu dengar berapa lafaz? Dia dengar lafaz je. Dia dengar huruf suara. Suara mana? Yang menunjuk ia lafaz itu di atas ada kalam yang qadim itu. Maksud Allah Ta'ala bercakap dah. Allah Ta'ala bercakap tu keluar. Tapi dia tak sebut kata kalam qadim lah. Kita nak dengar kalam qadim itu tertegah. Ia, tertegah ni mustahil adat. Tertegah dengan mana mustahil adat. Dia dilalah je saya ni. Dilalah je. Dilalah saja. Jadi huruf suara tadi yang menunjuk ia lafaz itu di atas ada kalam yang qadim itu. Kalau belajar ilmu mantik, dipanggil dilalah iltizam. Berlaziman lagi bila ada dengar suara tu, mesti ada orang yang berkata. Dipanggil dilalah iltizam. Dalam ilmu mantik. Tu. Dia ada dilalah ni 3 dalam mantik. Dilalah iltizam, mutabaqah, tadamuniyah. Saya tak bahas tu. Tapi kita bahas yang ni lah. Dia panggil iltizam ni berlaziman. Maksudnya, bila kata dengar ada huruf suara, itu menunjuk kata Tuhan tu ada sifat sifat kalam tu je. Dia faham situ je. Dia faham melalui perantaraan. Melalui perantaraan. Tengok. Maka inilah. Apa inilah? Tulis. Maka inilah beberapa lafaz. Huruf suara tadi tu. Maka inilah beberapa lafaz huruf suara. Tu yang Nabi Musa mendengar itu. Huruf suara ni macam mana Ustaz? Tak jelas. Huruf suara Huruf suara ni daripada perantaraan ke atau macam mana? Atau dia, macam mana? Tengok depan tu. Dan iaitu. Depan tu. Dan iaitu huruf suara. Yakni beberapa lafaz itu makhluk bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakan lagi. Allah Ta'ala ciptakan huruf suara tu. Iaitu yang makhluk bagi Allah Ta'ala. Nampak dia sebut dia. Yakni apa iaitu? Iaitu beberapa lafaz huruf suara tu. Iaitu huruf suara tu. Yakni beberapa lafaz itu ialah makhluk bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ciptakanlah huruf suara tu. Yang ialah dia tu dikatakan makhluk bagi Allah Ta'ala. Bukan kata huruf suara tu Tuhan tu tak. Sebab Tuhan tak ada huruf suara. Itu tu dengan ittifaq segala mazhab. Ni pendapat mutamad lah. Tapi kita tak boleh menafikan pendapat Imam Hasan Asy'ari. Sebab mesti beradat memang benda. Sebab kalau Tuhan tak buka hijab tu, kita nak dengar
Benda kita dengar dengan suara je. Cuba kalau Tuhan buka hijab pada kita. Asal benda wujudi kita dengar juga je. Tak buka gitu mesti mendadak je. Betul juga kata Imam Asy'ari. Cuma Imam Abu Mansur Maturidi dia kata, Nabi Musa mendengar tu huruf lafaz daripada huruf suara. Habis tu suara tu kena daripada Tuhan ke? Tak. Yakni bila lafaz itu ialah makhluk bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menciptakan huruf suara tu sebagai perantaraan je. Yang boleh kita dengar. Yang boleh Nabi Musa dengar. Dengan sebab Nabi Musa dengar itulah Nabi Musa faham kata huruf suara tu menunjuk kata Tuhan tu ada sifat kalam nafsi. Ustaz, huruf suara yang makhluk ni macam mana Ustaz? Maknanya ada bentuk macam mana nak cakap Bukan bentuk, maksudnya Allah Ta'ala beri kefahaman Nabi Musa tu dapat dengar benda tu dah. Bukan dapat dengar, faham tak? Dia dapat mendengar gitu huruf suara. Lepas tu Nabi Musa pun faham kata, oh Tuhan tu ada sifat kalam. Sebagai perantaraan. Macam kita dengar ni je, suara siapa ni? Tak tahu ni. Suara siapa ni? Contoh. Hanya tu sebagai perantaraan kita boleh dengar melalui telinga kita. Macam Nabi Musa dia dengar melalui telinga. Dengar pada suara tu. Semata-mata dia mendengar perkataan. Tapi lafaz tu iaitu adalah makhluk. Bukan Tuhan. Tuhan ciptakanlah. Susah betul nak faham soal kalam Ustaz, nak terang pada. Sebab kalam ni payah. Sebab tu depan tu dia kata apa? Dan perkataan yang akhir ini yakni perkataan Abu Mansur Maturidi dan Abu Ishaq. Dua ni perkataan akhir ni. Yang kata Nabi Musa mendengar bila lafaz huruf suara tu. Inilah yang terlebih hampir, yang terlebih dekat pada fikiran akal, yakni yang terlebih dekat pada fahaman fikiran akal kita. Itu kita boleh faham tu. Kita boleh kata-kata Allah Ta'ala berkata-kata pada Nabi Musa tu, Nabi Musa mendengar perkataan suara. Bukan kata suara Tuhan. Kalau suara Tuhan, kalau sebut suara Tuhan, maksudnya Tuhan tu barulah makhluk jugalah. Tak. Cuma kita kata suara tu yang Allah Ta'ala ciptakan supaya Nabi Musa tu dapat memahami. Maka Nabi Musa mendengar perkataan itu daripada huruf suara itu, maka Nabi Musa faham kata Allah Ta'ala tu ada, dilalah dia ada sifat kalam. Dilalah iltizamiyah dia panggil. Bukan mutabakah. Bukan tadamuniyah. Mutabakah ni muafakat. Kalau tadamuniyah ni maksudnya dilalah yang mengandungi makna. Contoh orang cakap gini. Dilalah tadamuniyah ni macam ni. Kita kata perkataan tu dia ada mengandungi makna. Contoh orang kata macam ni contoh ni. Contoh masa ni malam ni ada pasar malam ni. Biasa pasar malam ni dekat Gerut ni lah. Jadi tiba-tiba ada orang parking kereta situ je. Siang hari lah. Betul tu kata, cik, malam ni ada pasar malam cik. Dia tak sebut kata, cik tolong alihkan kereta cik. Tak sebut. Malam ni ada pasar malam ni. Jadi mengandungi kata masalah kata, dia suruh kata alihkan kereta juga. Dia tak sebut alihkan kereta, faham-faham lah. Jadi kalam tu dah mengandungi kata suruh alihkan kereta. Mana? Itu dalam tadamuniyah tu. Kalau dia dalam mutabakah, muafakat dengan perkataan tu. Contoh orang kata gini. Orang kata, nama kamu siapa? Jadi muafakat kata orang tanya nama tu, kita faham kata kalam tu, kita pun terus jawab, muafakat terus. Nama saya Muhammad. Contoh. Itu muafakat. Dia mutabakah ni mudah. Yang paling mudah mutabakah. Kedua ni, dalam iltizamiyah.
3 dilalah tadamuniyah. Baik, habis. Itu masalah mantik. Baik, kemudian di situlah. Jadi dapat perbahasan kata bahawasanya kita memahami masalah kalam tadi tu, yang kita mudah fahamnya iaitu kalam dengan makna perkataan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu akal kita boleh terima lah. Kata Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala menjadikan suara dan huruf suara tadi tu dapat Nabi Musa mendengar. Maka Nabi Musa mendengar tu dengan kalam Allah Ta'ala tu dengan makhluk Tuhan tu lah yang Allah Ta'ala ciptakan. Mendengar suara tu, maka Nabi Musa boleh faham. Kita boleh terima lah tu. Cuma yang payah nak terima tu sebab kata Imam Hasan Syari itu payah sikit. Sebab nak dengar benda tu benda wujudi. Kita bukan dengar semua benda wujudi. Namanya kita mendengar kalau asal ada suara terdengar lah. Adapun diri benda nak dengar tak boleh. Tapi itu mesti pada adat. Cumanya Imam Hasan Syari kata Allah Ta'ala bukan hijab pada Nabi Musa tu, dia boleh mendengar juga dengan benda yang ada wujudi tu. Nampak je? Dengan sifat kalam nafsi tu. Habis. Dan mentahkikkan, menyatakan perkataan yang akhir ini oleh pengarang kitab Tahzibul Kalam. Saya tak ingat Tahzibul Kalam ni, ada kitab ni. Dia Syekh Ramadan, bukan Al-Buti je bukan Syekh Al-Buti. Dia ada zaman dulu, ada nama satu Syekh Ramadan, saya ingat. Kitab tu lama tu, kitab rare. Ustaz semua ada kitab, kebanyakan ustaz semua ada kitab sebab kitab tu saya masih simpan sebab saya beli dekat Ma'rad dulu. Dia kitab ni pun dia jual dekat Ma'rad Jordan. Syria, Jordan, dia ada jual kitab-kitab rare ni. Bukan Ramadan Buti yang baru. Syekh Ramadan Afandi. Syekh Ramadan Afandi. Tu. Tapi tak pasti rasa Tahzibul Kalam tu. Tapi perbahasan dia sifat kalam saja. Dia bahas sifat kalam je. Tu. Baik. Dan memanjang perkataan ni tadi tu. Memanjang ia pengarang kitab Tahzibul Kalam tadi akan perkataan pada bahasan ini. Kalau nak tengok perbahasan ni, saya ada kitab tu, cuma saya tak sempat telah. Kalau sempat telah tu sebab duduk sibuk 2-3 hari ni. Sebenarnya saya nak telah kat kitab tu sebab nak bagi dalam lagi benda ni. Dia ada dalam perbahasan tu ada sebut. Dia kitab Arab lah, bukan kitab Jawi tu. Cuma dia nak bahas perbahasan tu, dalam tu ada. Kalau saya rajin nanti insyaAllah akan datang saya tengok lah. Boleh. Tak rajin mana. Boleh insyaAllah. Nanti saya ambil dalam tu juga. Saya ada sebenarnya kitab-kitab yang rare-rare tu ada. Tulisan-tulisan lama tu memang yang tak dijual kat Malaysia benda tu. Dan Mesir pun tak dijual kitab-kitab tu. Cuma ada Ma'rad, ada pameran kitab yang dekat Mesir dulu tu, orang Jordan, Syria tu suka datang. Dia jual-jual kitab tu. Jarang orang beli kat dia, tapi siapa minat tauhid tu, dia akan tengok tempat dia. Banyak rare-rare kitab. Saya beli lah. Bapak beli pun begitu, saya kata pesan beli lah. Kata, tak erti tu, masa tu kita tak erti biar dulu. Kita beli dulu. Nanti insyaAllah kalau buka nanti kita faham lah nanti. Ni dah saya boleh tengok balik lah. Sebab kita dah, masa tu kita belajar lagi kan. Baik, itu perbahasan masalah kata kalam Allah Ta'ala dengan Nabi Musa dengan Nabi Musa dan juga dengan Nabi Muhammad SAW ni. Perkataan tu dipanjangkan perbahasannya dalam kitab tu. Memang banyak. Khas untuk dia kitab Tahzibul Kalam. Ada perbahasan dia. Nanti insyaAllah nanti saya tengok lah. Nanti saya beritahu balik lah. Tak malah sebab tak dapat nak mendalami lagi masalah tu sebab tak sempat nak tengok. Saya pun kelang kabut minggu ni. Apa Ustaz? Habis itu. Lepas salin nanti insyaAllah. Nanti tunggu lepas salin lah. Ni tak salin lagi ni jadi sarut kepala. Saya pun kena urus anak juga kan. Jadi banyak benda jugalah. Kena buat seorang-seorang semua ni. Cuma kata ni kalau tu nak kena cek orang gaji juga lah. Tapi itulah. Biar dulu lah. Okay je Baik, nanti kita sambung balik bahasan sifat takwin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in.